The Politics of Pity, the Ottoman Ulama in the Post-Classical Age, 1600 to 1800, oleh Madeline Zilfi daripada University of Maryland, United States of America, adalah merupakan sebuah kajian komprehensif yang dilakukan ke atas kelompok ulama di era Daulah Osmaniyah, terutamanya pada abad yang ke-17. Golongan ulama atau yang disebut di dalam naratif Daulah Osmaniyah sebagai kelompok ilmiah adalah merupakan kelompok yang sangat berpengaruh di dalam politik negara. Dan setakat pengetahuan saya sehingga kini tidak ada kajian yang dapat menandingi apa yang telah dilakukan oleh Madeline Zilfi pada meneliti isu-isu yang berlaku di kalangan kelompok ulama ini untuk rujukan sejarah kita. Salah satu daripada isi kandungan menarik yang selalu saya akan ingat apabila merujuk kepada The Politics of Pity ini ialah kisah yang berlaku kepada Vani Mehmet Effendi, seorang tokoh penting di dalam gerakan Kader Zadeli. Gerakan Kader Zadeli ini adalah merupakan gerakan islah dan tajdid Daulah Osmaniyah yang mesej asal mereka adalah seruan mengajak masyarakat untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, menjauhkan diri daripada syirik, bid'ah dan khurafat. Namun gerakan Kader Zadeli ini dalam tempoh perjalanan yang panjang mengalami perubahan daripada semasa ke semasa, terutamanya apabila mereka cenderung kepada menyandarkan kekuatan mereka kepada sokongan yang diterima daripada istana. Antara peristiwa yang menjadi kenangan dan dirakam oleh sejarah untuk iktibar kita bersama ialah apabila Vani Mehmet Effendi telah di dalam satu ceramahnya mengatakan bahawa larangan Islam meminum arak hanyalah merupakan larangan yang terpakai ke atas orang awam dan tidak ke atas golongan ilmuwan seperti beliau. Alasannya ialah golongan ulama ini boleh menentukan kadar banyak manakah arak yang boleh memabukkan dan tidak memabukkan, dan ini mengurangkan risiko untuk mereka mabuk apabila minum arak. Oleh kerana itu, larangan minum arak hanya terpakai ke atas orang awam dan tidak ke atas dirinya. Pandangan ini menimbulkan kontroversi dan sangat mengaibkan. Ianya dicatat di dalam sejarah untuk rujukan kita bersama sebagai contoh bagaimana manipulasi dalil, nas dan penafsiran ajaran agama untuk memberikan justifikasi kepada salah laku oleh golongan agamawan ini adalah sesuatu yang berlaku daripada semasa ke semasa. Kritikan kita terhadap golongan ulama juga tidaklah bermaksud kita menyokong mereka yang biadab, tidak menghormati dan mengenepikan kepentingan, peranan dan kedudukan para ulama. Kerana ulama adalah merupakan golongan yang berstatus pendidik kepada kita, yang bersusah payah menuntut ilmu, meningkatkan kepakaran mereka agar mereka dapat membimbing kita sebagai individu yang tahu berterima kasih dan menghormati warga guru dan pendidik. Sudah tentulah sekurang-kurangnya itu menjadi asas besar untuk kita menghormati para ulama. Tetapi ini tidak menjadikan kita mengkuduskan mereka dan menganggap kritikan-kritikan yang dilontarkan terhadap salah laku yang dilakukan oleh para agamawan ini sebagai mereka yang tidak bertakwa kepada Allah kerana alasannya daging ulama ini beracun. Ini adalah merupakan satu keadaan yang membimbangkan dan menimbulkan bahaya kepada umat ini. Justru wajarlah bagi kita untuk berusaha bukan sahaja terus-menerus memberikan maklum balas, tegur-menegur atas dasar ukhuwah dan kebaikan untuk umat ini, termasuk juga kepada para ulama. Malah demi masa hadapan yang baik, kita juga perlu berusaha untuk memastikan bidang agama ini dipelajari bukan oleh para pelajar yang tidak ada pilihan-pilihan lain melainkan belajar agama. Sebaliknya, bidang agama itu perlu menerima para pelajar yang cerdik pandai,
yang kritis dalam berfikir, yang berakhlak, yang rajin berusaha, yang berkarakter cemerlang, bersopan santun dan berbudi bahasa untuk menjadi ilmuwan, membimbing umat pada masa ini dan juga di masa akan datang. Semoga Allah merahmati umat ini dengan ulama-ulama soleh yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan kelompok ilmiah di akhir zaman ini daripada terisi oleh golongan yang menunggang agama dan menggunakan agama untuk kepentingan peribadi masing-masing yang bukan sahaja memberikan kemudaratan kepada imej agama tetapi mendatangkan pelbagai mudarat dan kerosakan kepada masyarakat yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di kalangan kita semata-mata.